Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah anak Anisa Nazura binti Ahmad hari ini akan bentangkan usul tahqiq assignment usul tahqiq yang bertajuk status hadis dhaif di dalam Sunan Abi Daud dalam bab cara menutupi mayat ketika memandikannya. Okey, untuk tugas ini Ana mengambil hadis dhaif dari Sunan Abi Daud yang ditahqiqkan oleh Syuaib Arnaud. Hadisnya adalah 2732, mana berstatus dhaif. Maksudnya telah menceritakan kepada kami dari Ali bin Sahal Ar-Ramli, telah menceritakan kepada kami dari Hajjaj dari Juraj. Ia berkata, aku diberitahu dari Habib bin Abu Sabit dari Asim bin Damrah dari Ali bahawa Nabi SAW berkata, jangan engkau nampakkan pahamu dan jangan engkau memandang kepada paha orang hidup mahupun mati. Okay. Pengarang oleh Imam Al-Hafiz Abi Dawud Sulaiman bil Al-Sajastani, kitab Sunan Abi Dawud, iaitu kitab jenazah, bab cara memandikan mayat. Nombor hadis 2732. Untuk jalur sanad hadis ada 4. Yang pertama, Sunan Abi Dawud yang berstatus Hasan, bernombor 3498. Ini ambil dari kitab Tahqiq Al-Syekh Albani. Yang kedua, daripada Sunan Ibnu Majah, status dhaif, nombor 1449. Nombor 3, Sunan Ahmad 1184, status sahih. Dan juga yang keempat, Sunan Tirmizi bernombor 2719, status sahih. Okey, terdapat 22 perawi hadis. Okey, itu ada perawi. Okey, kita senarai semak status sanad dan matan. Dalam hadis ni yang berlaku munqati' pada Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraj dan juga Habib bin Abi Thabit Qais, yang mana mereka berdua ni adalah thiqah faqih. Tetapi hadis mereka berlakunya inqita' baina Ibnu Juraj wa Habib bin Abi Thabit. Rujukan daripada Takrib Tahzib Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan juga syarah Sunan Abi Dawud oleh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad. Yang kedua, untuk sanad dan juga untuk matan berlakunya ittirab pada lafaz matan, yang mana qala Ibnu Juraj ukhbirtu an Habib bin Abi Thabit fal mukhbir ghair mazkur idzan fahunaka wasitah mahzufah fal hadis dhaif. Rujukan daripada Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad dalam syarah Sunan Abi Dawud. Okey, dan seterusnya sejarah asanid. Kalau kita lihat kat sini, untuk Abi Dawud ni jalur dia dia terdapat 2 jalur. Satu hadis dhaif dan juga daripada Ali bin Sahal tu hadis dhaif. Kalau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufay ni hadis hasan. Dua-dua adalah jalur yang langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala daripada Ibnu Majah dan juga Ahmad berlakunya mutaba'ah, yang mana perawinya sama-sama terus kepada Abdul Malik
dan seterusnya jalur terus kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala At-Tirmizi pula langsung kepada Rasulullah SAW. Okay. Untuk pembahasan hadis pula, hadis berkaitan bab ini telah diriwayatkan dalam banyak hadis kitab hadis melalui jalan beberapa orang sahabat. Antaranya ialah seperti yang dinyatakan dalam kajian ini, iaitu Ali bin Abi Talib, Aisyah binti Abu Bakar dan Jarhad bin Zirah. Pengkaji hanya memfokuskan tiga sahabat ini supaya kajian ini berfokus kepada perbahasan dalam kitab Sunnah Arba'ah, sama ada Sunnah Abi Daud, Sunnah Ibn Majah, Sunnah Nasa'i atau Sunnah Tirmizi. Jika diteliti perawi-perawi daripada setiap jalur sanad bagi hadis ini, maka kita akan dapati bahawasanya setiap jalur ini tidak akan terlepas daripada perbahasan perawi-perawi yang ada di dalamnya. Okey, untuk fokus utama bagi kajian hadis ini adalah hadis yang bernombor 32 daripada Sunnah Abi Daud, yang mana hadis ini dikatakan bertaraf da'if melalui kitab Syarah Abi Daud yang ditulis oleh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abaid. Manakala menurut Albani, hadis ini bertaraf da'if. Seterusnya menurut Syu'aib Al-Arnaud melalui kitab Sunnah Abi Daud yang ditahqiqkan oleh beliau, hadis nombor 32 ini bertaraf hasan li ghairihi. Manakala hadis ini telah diriwayatkan melalui beberapa jalan sahabat, iaitu Ali bin Abi Talib, Aisyah binti Abu Bakar dan Jarhad bin Zirah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, seperti yang dinyatakan di atas, menurut Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abaid di dalam kitab penulisannya bertajuk Syarah Sunnah Abi Daud, mengatakan bahawa hadis ini berstatus da'if kerana terdapat perawi yang bernama Abdul Malik bin Juraj dan Habib bin Abi Thabit. Hal ini demikian berlaku atas faktor terputusnya sanad di antara Ibnu Juraj dan Habib bin Abi Thabit, yang mana berlaku di tengah-tengah periwayatan hadis. Pandangan ulama yang lain mengatakan terputus antara Habib bin Abi Thabit dan juga Asim bin Damrah. Maka dihukumi bahawa Habib bin Abi Thabit dianggap berdusta. Selain itu, Ibnu Jurayj berkata, terdapat lafaz aku memberitahu ukhbirtu yang tadi itu, tetapi perawi tidak disebutkan, maka terdapat sanad yang digugurkan, maka hadisnya da'if. Maka terputus sanad antara Ibnu Jurayj dan Habib bin Abi Thabit yang sangat jelas. Akan tetapi, ulama jarah ta'dil Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengangkat hadis da'if ini kepada hasan li ghairihi kerana hadis tersebut bersambung sanad keseluruhannya. Hal ini bertepatan di dalam sebuah hadis Sunnah Abi Daud, yang mana di dalam hadis tersebut seseorang itu tidak menampakkan pahanya dan tidak melihat paha orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Ini adalah maksud yang betul dari dalil yang lain yang menunjukkan seseorang itu tidak dibenarkan melihat aurat daripada Tahqiq Albani, hadis bernombor 3498 yang berstatus hasan. Maksudnya telah menceritakan kepada kami An-Nufail telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah daripada Muhammad bin Ishaq telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abad daripada bapanya iaitu Abad bin Abdullah bin Az-Zubair. Katanya, saya mendengar Aisyah berkata ketika mereka hendak memandikan Nabi SAW, mereka berkata, demi Allah, kami tidak mengetahui apakah kami akan menanggalkan pakaian Nabi SAW sebagaimana kami menanggalkan orang-orang yang mati di antara kami, atau kami akan membasuhnya ketika beliau memakai pakaiannya. Apabila mereka berbantah-bantahan, Allah menidurkan mereka sehingga tidak ada seorang pun kecuali dagunya di atas dadanya. Kemudian mereka bercakap oleh seseorang yang bercakap dari seberang rumah. Mereka tidak tahu siapa itu. Orang itu berkata memandikan Nabi SAW sambil memakai pakaiannya. Kemudian mereka bangun menghadap Nabi SAW dan memandikannya sedang baginda memakai jubahnya. Mereka menuangkan air ke atas jubah dan mengurutnya dengan jubah dan bukan dengan tangan mereka. Aisyah berkata, seandainya ia menampakkan diri kepadaku dahulu, seperti sekarang, nescaya tidak siapa yang akan membasuhnya kecuali isteri-isterinya. Yang mana Imam Abu Dawud Al-Sajistani rahimahullah ta'ala menyebut satu bab menutupi jenazah
apabila dimandikan, iaitu menutup aurat apabila dimandikan, dan aurat ialah dari pusat hingga ke lutut. Dan basuhan adalah dari bawah jubah yang berada di bahagian sulit, dan bagi bahagian badan yang lain tidak ada salahnya jika ia tidak ditutup, seperti kakinya dan di atas pusatnya. Oleh itu, amat dititik beratkan penjagaan aurat bagi lelaki maupun perempuan, walaupun ketika masih hidup ataupun telah meninggal dunia sekalipun. Sebagian ulama berkata aurat itu ada dua jenis. Yang pertama, aurat yang berat dan juga aurat yang ringan. Maka aurat yang berat ialah badan dan aurat yang ringan ialah paha. Manakala mazhab Ahmad, Syafi'i dan juga Abu Hanifah serta Malik dan kebanyakan ulama mengatakan paha itu aurat. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhannya berdasarkan hadis ini terdapat 22 orang perawi daripada 5 jalur sanad berbeza yang telah meriwayatkan hadis di atas. Setiap jalur tersebut tidak terlepas daripada perbahasan perawi-perawi di dalamnya yang mempunyai masalah yang tidak sehingga dituduh berdusta dan matruk. Berdasarkan kajian hadis di atas yang dijalankan, hadis tersebut bukan sahaja diriwayatkan oleh Abu Daud, malah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Namun, hadis ini telah dikenal pasti terputus sanad dan matan dari riwayat Ibnu Juraj dan dari Habib bin Abi Thabit. Walau bagaimanapun, hadis ini telah diangkat daripada dhaif kepada hasan yang ghairihi, iaitu hadis asalnya dhaif tetapi memiliki jalur lain yang secara tidak langsung telah menaikkan taraf hadis tersebut. Kesimpulannya, hadis 32 Sunan Abi Dawud ini merupakan hadis hasan li ghairihi kerana sebab kedhaifannya, bukan kerana perawinya fasik ataupun dusta. Dan hadis ini disokong oleh mutaba'ah yang banyak menjadikan hadis ini boleh diterima. Okey. Dan inilah sekali untuk rujukan. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.